Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk kembara matematik. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 206. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 10. Jawab soalan. Isikan huruf yang mewakili jawapan dalam petak di bawah mengikut nombor soalannya untuk mendapatkan kod rahsia. Baiklah, ini dia kod rahsia yang mana ada petak-petak ni. Okey, yang dalam ni nombor ni ialah nombor soalan. Okey, manakala belon ini ialah belon jawapan, kita akan masukkan huruf di kod rahsia. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu lihat dahulu soalan yang pertama. Okay, soalan pertama dia tanya, nyatakan nisbah 36 kepada 20 dalam bentuk termudah. Jadi kata kunci kat sini ialah nisbah 36 kepada 20 dan bentuk termudah. Okay. Jadi perkataan kepada itu ialah dindingnya, iaitu titik tindih. Jadi kita akan letak saja nombornya, iaitu 36 kepada 20. Jadi kita tulis 36 kepada 20. Okey. Kalau kita lihat nisbah ini boleh ditukar dalam bentuk, boleh dipersembahkan dalam bentuk pecahan. Jadi kita tulis sini 36 per 20. Okey. Oleh sebab itulah soalan kata termudah. Maksudnya kalau pecahan kita boleh pemudahkan. Okay, 36 dengan 20 ini ada dalam sifit 4, iaitu 9 kali 4 jawapan dia 36. 20 ini ialah 5 kali 4. Maka kita dapat jawapannya iaitu 36 ini yang pundahnya ialah 9. Jadi kita tulis ini 9 kepada 5. Okey. Inilah dia cara-cara menjawab soalan 1. Iaitu jawapannya ialah nisbah 9 kepada 5 dalam bentuk termudah. Jadi kita lihat kepada belon kita tadi, 9 kepada 5 ialah A. Jadi untuk soalan 1 tadi, kita tulis A. Hurufnya A. Maka kita tulis kat sini A. So kita tulis A. Okey. Okey, seterusnya mana lagi? Okey, kat sini Okey, sekejap cikgu tukar sikit. Okey. Okey, kita A, kemudian sini juga A. Soalan nombor 1 iaitu kotak 1. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, tengok sini soalan kedua. Satah chartis menunjukkan kedudukan bandar V dan kampung W. Okey, ini dia kampung W dan juga bandar V. Jadi dia tanya jarak bandar V dari kampung W ialah S jarak mengufuk dan T jarak mencancang. Jadi dia kata cari nilai S dan T. Okey, maksud S itu ialah berapa kilometer. Okey, mengufuk itu ialah melintang. Jadi kita kira dahulu melintang ada berapa. Okey, kita tengok sini V ke W, kita lihat sini 1, 2, 3. Okey, kita dapat 3 unit. Okey, 3 unit bersamaan 3 km. Okey, sebab apa? Sebab ada satu skala dia 1 unit 1 km. Jadi kalau 3 unit kita dapat jawapannya ialah 3 km. Okey, ini bermakna S itu ialah 3 km. Okey, jadi kita dapat jawapannya S sama dengan 3 km. Okey. Okey, seterusnya ialah mencancang. Mencancang itu ialah T. Kita boleh lihat kat sini jarak menegaknya. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, ini bermakna jarak mencancangnya ialah 4 unit. So, tulis sini 4 unit. 4 unit itu dalam km kita dapat 4 km. Okey, ini bermakna kita dapat T bersamaan 4 km.
Okey, itulah dia jawapan untuk soalan 2, nilai S dan juga nilai T. S itu ialah 3 km dan T ialah 4 km. Okey, sekarang kita lihat kepada kita punya jadual tadi, kod rahsia. Untuk soalan 2 ada satu kotak saja. Kita cari jawapan dia 3 dan ni 4. Okey, ini dia cm 3 cm atau km. Okey, cikgu ulang balik. Km kan. Okey, so 3 dan 4 km. Jadi kat sini atas ni hurufnya ialah T, maka kita tengok soalan nombor 2, kita letak huruf T. Okey, ini dia kod dia yang kedua. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey, kita baca soalan yang ketiga. Okey. Nisbah nilai A kepada nilai B ialah 8 kepada 3. Nilai A ialah 24. Okey, cari nilai B. Okey, sekarang ni diberi satu nilai 24, sekarang ditanya berapakah nilai B. Okey, jadi yang pertama sekali kita boleh tulis nisbah asasnya iaitu A kepada B. Okey, kita tulis A kepada B. Tulis A kepada B. Kita boleh letak nilainya iaitu 8 kepada 3. Okey, nilai ini kita boleh persembahkan dalam bentuk pecahan iaitu 8 kepada 3. Okey, jadi diberi nilai A itu ialah 24. So kita boleh jawab sini, kita buat bentuk pecahan A per B. Okey, bersamaan ataupun buat macam tu. Dia punya nisbah ialah 8 kepada 3. Jadi dia setara dengan nilai A dia sudah diberi 24. Okay, sekarang kita purkan dengan B yang kita tak tahu. Okay, itu cara dia. Okay, yang penting ialah 83 ni. Jadi kita lihat kat sini, 8 ini kita lihat kepada 24. Kita tanya macam mana 8 boleh jadi 24. Sudah pasti kita darabkan dengan 3. Okay, 8 kali 3, 24. Maka bawah ni juga kita akan kalikan dengan 3. Kita gandakan 3, kita dapat 9. Okey, ini bermakna kita dapatlah nilai B sama dengan 9. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 3 iaitu 9. Okey, sekarang kita lihat kepada balon kita. Jawapan yang 9 ialah 9. Okey, ni dia I. Okey, I soalan 3. Nombor dia ialah I. So kita pergi ke I3, kita tulis I. Okey. Okey, I mana I? Okey, ni dia I. Okey, seterusnya kita ke soalan soalan 3 ada 2 kotak, so kita letak sekali lagi I. Okey. Okey, seterusnya kita ke soalan seterusnya, soalan 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kita baca soalan. Kasim dan Jamil berkongsi wang membeli sehelai baju berharga RM48. Okay. Kasim dan Jamil dikongsi wang membeli baju berharga RM48. Okay, nisbah wang Kasim kepada wang Jamil ialah 5 kepada 7. Berapakah wang yang dikeluarkan oleh Kasim? Okey. Jadi untuk soalan ini kita letak dulu nisbahnya iaitu K kepada J. K itu ialah Kasim, J itu ialah Jamil. Jadi K kepada J. Kemudian kita letak nilai dia ialah 5 kepada 7. Okey, jadi diberitahu situ nilainya ialah RM48 mereka berkongsi. Okey, maksud dia 5 ni kita tambah 7. Okey. Maksud dia 5 kita akan tambah 7. Jadi nilainya ialah RM48. Okey. So 5 dengan 7 ni kita tukarkan jadi bahagian. Maksudnya 5 tambah 7 kita dapat 12 bahagian. So kita tulis ni 12 bahagian. Bahagian bersamaan RM48. Okey, itu yang pertama. Okey, sekarang kita nak kira
yang dikeluarkan Kasim iaitu 5 bahagian. Okey. Jadi cara yang kita nak buat, satu bahagian kita kira dulu So satu bahagian bersamaan, kita akan ambil 48, kita akan bahagikan dengan 12 bahagian. Okey. So kita bagi 12, maka kita dapat kat sini berapa kali 12 48? Kita dapat 4. So kita tulis 48. Okey, kita tolak dan sifar. Okey, satu bahagian ialah RM44 ni maksudnya. Okey, sekarang Kasim ialah 5 bahagian. Jadi kita tulis ni 5 bahagian bersamaan. Kita akan ambil RM4. Kita akan darabkan dengan 5. Okey. Jadi kita dapat 4 kali 5, 20. Kemudian RM. Okey, jadi inilah dia nilai wang Kasim iaitu RM20. Okey. Itu dia. Jadi cara dia cikgu ulang sekali lagi. Kita tambahkan 5 dengan 7, dia jadi 12. 12 itu bersamaan RM48. Okey. Kemudian cikgu dapatkan satu bahagian yang mana 48 dibahagi dengan 12 dapat RM4. Jadi sebab kita nak Kasim itu 5 bahagian, jadi RM4 didarab 5. Maka kita dapat menjawab soalan 4, iaitu wang yang dikeluarkan oleh Kasim ialah RM20. Okay, kita lihat kepada kita punya jadual tadi, RM20. Ada tak? Okey, S. Soalan 4, jawapan dia S. Jadi ada satu saja kotak S, kotak 4. So kita letak situ S. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 4. Okey, 5 lepas ni kita buat Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 5. Dalam suatu resipi, nisbah bilangan sudu besar garam kepada bilangan sudu besar lada hitam ialah 2:3. Gising garam yang digunakan ialah 10 gram. Berapakah gising dalam gram lada hitam? Jadi kata kunci kat sini kita perlu lihat ataupun kita perlu kira gising lada hitam jika garam tu 10 gram. Yang mana asasnya ialah 2:3. Okey. Okay, jadi cara menjawab soalan ni, pertama sekali kita lihat perkataan kepada tu. Kepada itu ialah dindingnya. Kita buat titik bertindih. Okay, jadi kita buat dahulu G kepada L. Okay, G itu ialah garam. Jadi kita buat G kepada L. Okay, maka dia boleh disampaikan dalam bentuk pecahan, iaitu G per L. Okay, sekarang kita letak dia punya nisbah yang sebenar, iaitu 2:3. So kita tulis sini 2:3. Tulis lagi sekali. Okay, G kepada L, nisbahnya ialah 2:3. Okay, sekarang dia setara. Jadi kita buat macam pecahan setara. Kalau garam itu 10, jadi kita tulis sini atas ni 10. Maka kita nak kira lada hitam yang bawah ini berapa. So kita buat tanda soal macam tu. Okay. Sekarang kita lihat kepada perkaitan antara 2 dengan 10. Bagaimana 2 boleh menjadi 10. Okay, jadi 2 ini boleh menjadi 10 digandakan sebanyak 5 kali. Iaitu kita darab dengan 5. Okay. Bila atas darab 5, maka bawah juga kita akan darab 5. Dia akan jadi setara. Jadi 2 darab 5 10. Manakala bawah itu 3, kita akan darabkan dengan 5. Jadi 3 darab 5 kita dapat 15. Okey, ini bermakna lada hitam ialah 15 gram. Okey. Jadi cara ataupun jawapan soalan ini ialah lada hitam bersamaan, kita tulis ni lada lah cikgu tulis lada hitam bersamaan 15 gram. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 5. Sekarang kita lihat kepada kita punya kotak rahsia atau kod rahsia 15 gram soalan 5. Jadi kita lihat belon dahulu 15 gram.
Cikgu tak tanda dulu sepatutnya cikgu tanda dulu ataupun buang dulu, senang So kita buang A dah, lepas tu T dah, lepas tu I pun dah, S pun dah. Okey, sebenarnya kita cari 15 tadi. 15 gram 15 gram. Okey, ada sini E Okey, jadi soalan 5 kita tulis E Okay, jadi kita tulis dekat E tu E, dekat 5 tu E. Okey, E. Okey. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 6. Okey. Jadi dia tanya kat situ, permudahkan. Okey. Jadi permudahkan apa dia? Permudahkan nisbah 8 kepada 14. Okey. Jadi permudahkan tu macam cikgu cakap tadi, dia boleh ditunjukkan dalam bentuk pecahan. Maka kita salin dululah bagi nampak. Dia tulis dulu 8 kepada 14. Jadi dia boleh disampaikan dalam bentuk pecahan, iaitu 8 per 14. Oleh kerana pecahan macam ni, sebab itulah kita boleh permudahkan. Kita lihat nombor 8 dengan 14 ni ada dalam sifir 2. Jadi kita 2 itu ialah 4 kali 8. So kita tulis sini bahagi 2. Sini juga bahagi 2. Jadi kita potong ni tulis 7. Okey, maka kita dapat 4 per 7. Jadi permudahkan 8 kepada 14 ini, jawapan yang terakhirnya ialah nisbah 4 kepada 7. Okey, ini dah dia cara-cara menjawab soalan 6. Maka kita lihat kita punya jadual tadi. Jawapannya ialah 47. Okey, W Jadi soalan W ini ialah soalan 6. Kotak 6 kita letakkan huruf W. Okey, W. Okey. Okey, seterusnya kita jawab pula soalan 7. Okey. Nyatakan nisbah RM25 kepada RM40 dalam bentuk termudah. Okey, macam soalan 6 juga, tapi dinyatakan dalam bentuk wang. Jadi kita tulis dulu dia punya asas nisbahnya, iaitu RM25. Kita salin dulu. Perkataan kepada itu ialah dinding So tulis ni RM 25 kepada RM 40. Okay. Kemudian kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Tapi sebelum kita tulis pecahan, dalam nisbah nilai ataupun unit kita tak boleh tulis. Jadi kita potong. Okay, sekarang kita boleh permudahkan, tapi kita tulis dalam bentuk pecahan. Jadi kita tulis ni 25 per 40. Okay, sudah pasti ada dalam sifir 5. 25 ni kita bahagikan dengan 5, kita dapat 5. Manakala 40 ni kita bahagi 5, kita dapat 8. Okay, oleh yang demikian, bentuk termudahnya ialah nisbah 5 kepada 8. Jadi tulis 5 kepada 8. Okay, sekarang kita ke kotak rahsia tadi, kod rahsia 58. Kita lihat soalan nombor 7. Kita akan letak 58. Okey, ini dia huruf H. Nombor 7 kita letak H. Okey, kita letak H. Okey. Yang nampak ni hati, nampak hati equal, kita kurang lagi 3 soalan Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 8. Soalan 8 hingga 10 berdasarkan rajah di bawah. Baiklah, ada segi 4 dan segi 3. Jadi sebelum kita menjawab soalan ni, kita kena letak bilangan dahulu. Okey, segi 4 ada 3. Jadi kita tulis bilangan dia. Okey, kita boleh buat simbol dia. Kita buat macam ni. Buat sama dengan, kita tulis itu 3. Manakala segi 3 ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So kita buat simbol segi 3. Kita buat 6. Okay. Jadi
Bila kita dah keluarkan maklumat ni, kita boleh jawab soalan 8 Jadi soalan 8 dia tanya, nyatakan nisbah bilangan segitiga kepada 8. Kepada segi 4 So, dia kata bilangan ni ke ni, so kepada itu kita buat titik bertindih. Jadi untuk soalan 8, kita buat simbol je lah. Segitiga kepada segi 4. Kemudian kita letakkan hurufnya, nombor dia, iaitu 6 kepada 3. Jadi kita tulis 6 kepada 3. Jadi adakah kita terima jawapan ni? Okey, kalau kita buat dalam pecahan, dia ialah 6/3. Sudah pasti ia perlu dipermudahkan dengan sifir 3, iaitu 2 dan juga 1. Maka jawapan yang terakhir yang kita akan dapat ialah nisbah 2 kepada 1. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan 8, iaitu nisbah 2 kepada 1. Jadi kita lihat kod rahsia kita 21, 21. Okey, ada kat sini huruf J. Jadi nombor 8 kita akan letak huruf J. Okey, J. Okey. Okay, seterusnya, soalan seterusnya, soalan 9. Soalan 9, nyatakan nisbah bilangan segi 4 kepada jumlah bilangan bentuk. Okey, jumlah bilangan bentuk ni cikgu tak letak ke sini, so cikgu kena letak sekali kat sini, iaitu JK. Okey, JK itu maksudnya ialah jumlah keseluruhan, iaitu 3 kita akan tambahkan dengan 6, kita dapat jawapannya ialah 9. Okey, 9 itu ialah JK. Maka kita boleh menjawab soalan 9, iaitu segi 4 kepada JK. Okey, jadi segi 4 itu ialah 3. Jadi kita tulis 3 kepada JK itu ialah 9. Okey, sekarang kita tukarkan dalam bentuk pecahan, iaitu 3/9. Sudah pasti kita boleh permudahkan dengan sifir 3, iaitu 3 kali 1 dan 3 kali 3. Maka kita dapat jawapan terakhirnya, iaitu nisbah 1 kepada 3 untuk soalan 9. Kita lihat kepada kod rahsia kita 13. Okay, 13. Okey, ada kat sini huruf I. Okey, jadi nombor 9 itu huruf I. Jadi kita letak huruf I. Okey, kita dah lengkap dah perkataan bawahnya, itu sejiwa. Okey, jadi kalau kita boleh tangkap, mesti nombor jawapan ialah sehati sejiwa. Huruf S tak ada lagi. 28 tadi huruf R dah ke? R belum ikut. Tapi S ni ada 20. Tengok balon ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, balon ada banyak. Okey, kita cikgu rasakan ni S. Cikgu rasakan nombor seterusnya ialah RM20 ke? Ya ke tak ada, tak tahulah, sehati sejiwa. Okey, kita tengok soalan yang terakhir, 10. Nyatakan nisbah bilangan bentuk kepada bilangan jumlah kepada semua. So kita tulis ni nombor 10, iaitu jumlah bilangan, maksudnya JK. Jadi kita tulis JK kepada segitiga. JK kepada segitiga. Okay, JK itu ialah 9. Manakala segitiga itu ialah 6, maka kita dapat pecahannya ialah 9/6. Jadi 9/6 itu kalau kita pemudahkan sifir 3, kita dapat 3 dan 2. Jadi kita dapat nisbahnya ialah nisbah 3 kepada 2 untuk nombor 10. Okey, kita lihat 32 ada tak? Okey, 32. Okey, ada ni S32. 32 juga ialah S. So kita tulis
huruf S. Okey. S. Nombor 4 tadi apa jawapan dia? Cikgu cek dia sekali. Nombor 4. Nombor 4 ialah RM20. RM20. Cikgu silap. Cikgu betulkan semula. Cikgu salah tanda. Sebenarnya RM20 huruf S. Okay, so nombor 4 ni ialah S yang pertama untuk nombor 4. Okay, yang kedua ni S32. Okey. Maka dengan itu, kita punya kod rahsia sudah selesai. Iaitu jawapannya ialah sehati sejiwa. Okey. Itulah dia cara-cara menjawab soalan untuk kembara matematik untuk kali ini, iaitu kod-kod rahsia ni. Maka dengan itu, tamatlah sudah soalan kita untuk muka surat 206 bagi tajuk kembara matematik. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian dari cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.